بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ما ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين أرحم الراحمين. اللهم نوّر قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا في طاعتك. اللهم نوّر قلوبنا بنور معرفتك وطهر قلوبنا عن غيرك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اللهم افتح علينا فتحا قريبا في علوم العقلية والنقلية بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati, yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kita pada pagi duha ini dihimpunkan lagi di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana telah dilimpahkan ke dalam jiwa beliau. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Baik, kita berada pada hadis yang ke 27. Muka surat 132. Baik, kita masuk bab yang baru, bab maja'a fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda ta'am. Bab yang menceritakan tentang sifat wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin makan. Wa bihi qala haddatsana Ahmad ibn Mani' haddatsana Ismail ibn Ibrahim an Ayyub an ibni Abi Mulaikah an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala' faqurriba ilaihi at-ta'am faqalu la na'tika biwudu'in qala innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari tandas, kemudian dihulurkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam makanan. Para sahabat berkata, adakah kami perlu sediakan untuk kamu air wudu? Air wudu dalam bahasa Arab wadu. Wadu. Itu air sembahyang. Air yang kita gunakan untuk air sembahyang, untuk berwudu, dipanggil wadu, baris atas wadu. Kalau perbuatan berwudu itu sendiri, itu baru baris depan wudu, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku hanya disuruh berwudu apabila aku hendak mendirikan solat. Jadi bukankah Rasulullah itu suka untuk memperbaharui wudu? Jadi kenapa tidak terima sahaja tawaran daripada para sahabat? Apabila baginda sudah berhadas masuk dalam bilik air, sudah tentu wuduknya terbatal, dan sekarang diambil air sembahyang yang baru, agar di dalam peristiwa ini Rasulullah ingin mengajar, ya, walaupun Rasulullah itu memang sentiasa dalam keadaan berwuduk,
Keluar daripada tandas memang Rasulullah sentiasa dalam keadaan berwuduk, ya. Tapi dalam peristiwa ini, dalam occasion ini, Rasulullah ingin menerangkan syariat. Jadi Rasulullah kena make it clear. Nanti takut nanti kalau Rasulullah terima wuduk daripada para sahabat, nanti ada yang beranggapan bahawa wajib setiap kali berhadas wajib kena ambil air sembahyang, ya. Sebab Rasulullah berpengalaman sebelum ini, ada sahabat yang beranggapan bahawa lepas daripada makan makanan yang disentuh api perlu ambil wuduk semula. Sebab Rasulullah lepas daripada memakan makanan yang disentuh api, baginda mengambil wuduk. Jadi ada sahabat yang beranggapan, lepas makan daging panggang yang bersentuh api kena ambil wuduk semula. Jadi Rasulullah sebagai pembawa syariat, baginda perlu menjelaskan, menjelaskan syariat. Jadi itu yang Rasulullah kata, aku hanya disuruh berwuduk apabila aku hendak mendirikan solat. Yakni wuduk itu hanyalah menjadi wajib apabila seseorang hendak mengerjakan solat. Selain daripada itu tidak wajib. Tidak wajib. Ya, sunat untuk seseorang itu berada dalam keadaan wuduk setiap masa. Dan seseorang itu juga digalakkan untuk membuat tajdidul wuduk. Ya. Tajdidul wuduk ni ada dua sisi. Yang pertama, apabila kita terbatal, kita angkat sembahyang semula walaupun belum masuk waktu belum masuk waktu solat lagi, tapi kita terus angkat sembahyang. Dan sisi yang kedua, tajdidul wuduk. Tajdid maksudnya memperbaharui wuduk. Yang sisi kedua adalah walaupun seseorang itu masih ada air sembahyang, akan tetapi dia ingin memperbaharui wuduknya. Boleh ke? Boleh, ya. Jadi dia niat, saja aku mengambil wuduk untuk memperbaharui wuduk kerana Allah Ta'ala, ya. Jadi seseorang yang sentiasa berada dalam keadaan wuduk ini akan membentuk suatu perasaan dalam jiwanya, persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang sentiasa dalam keadaan berwuduk, ya, jadi dia membentuk suatu bentuk perasaan dalam kalbunya yang dia bersiap untuk berjumpa dengan Allah. Dia ready sebab dia dalam keadaan bersuci. Sebab kita kan tak tahu bila ajal akan tiba. Jadi apabila kita sentiasa berada dalam keadaan wuduk, mudah-mudahan Allah tarik nyawa kita dalam keadaan kita sedang dalam keadaan suci itu, ya. Dan ada kelebihan seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan masih bersuci daripada hadas. Jadi orang yang berada dalam keadaan berwuduk ini, kelebihannya pertamanya dia membentuk suatu hubungan antara hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengeratkan hubungan dengan Allah, ya. Sekaligus yang kedua, dia memudahkan untuk dia melakukan kebaikan. Orang yang ada dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan bersuci, untuk dia melakukan kebaikan itu lebih mudah. Untuk dia mendapat ilham untuk melakukan kebaikan, untuk dia mendapat input-input lintasan hati dan jiwanya untuk melakukan kebaikan adalah lebih mudah berbanding jika dia berada dalam keadaan hadas, ya. Sebab dalam keadaan berwuduk ni, we are in the state of purity. We are in the state of purity. Jadi lintasan hati yang datang tu, dia berkait rapat dengan bagaimana state kita pada ketika itu. Jadi kita state kita itu suci, maka untuk dapat input lintasan hati itu yang baik, yang positif, ya, yang mendatangkan pahala, lebih besar possibility-nya.
Sebab kita ni daripada bangun tidur sampai kita tidur semula, ulama kata berlakunya 70,000 lintasan hati. Sesuatu yang going on within ourselves, in the realm of our mind and our heart. 70,000 lintasan hati, macam-macam. Ya. Kita dah 14 minit dalam dewan ni bersama saya, dah macam-macam lintasan hati saya dalam kita. Ustaz ni sihat ke tak sihat ni? Macam-macam lintasan. Okey ke tak ni? Sihat ke tak sihat? Sakit ke? Macam-macam lintasan dalam fikiran kita. Tengah-tengah dengar Syama'il, hari ni nak masak apa lunch ni? Barang apa tak cukup kat dapur? Macam-macam lintasan tu. Sama ada kita sedar atau tidak sedar, dah berapa ratus lintasan hati dah berlaku untuk first 15 minutes in our class. Dan antara lintasan tersebut kadang berkenaan dengan orang, kadang boleh bersangka buruk pada orang, sama ada orang tu di hadapan kita ataupun di luar teringat pasal dia, sama ada boleh terfikir negatif ataupun positif terhadap diri dia, sama ada kita boleh nak bersangka baik pada dia ataupun bersangka buruk kepadanya. Lintasan hati itu pun juga kadang-kadang berinteraksi dengan Allah, yakni berkaitan dengan Allah. Kadang-kadang dia dah banyak buat doa, tiba dia terfikir, tahun ini juga dia terfikir, aku ni tak ada anak, Allah ni dengar tak doa aku? Jadi orang yang dalam keadaan bersuci ini, untuk dia mendapat input yang baik adalah lebih mudah. Untuk dia nak bersangka baik, tak apalah kalau Allah tak bagi aku anak pun, itu maksudnya itulah pemberian. Allah bagi anak, itu pemberian. Allah tak bagi anak, itu pun pemberian. Pemberian dalam bentuk tak ada anak. Ada orang Allah bagi dalam bentuk pemberian yang ada anak. Masing-masing ada bahagian masing-masing. Jadi untuk seseorang itu terhindar untuk mendapat input, sebab input yang jahat ini dia datang daripada dua sumber. Yang pertama daripada hawa nafsu kita, hawa nafsu yang jahat, dan yang kedua daripada bisikan syaitan. Daripada bisikan syaitan. Syaitan dia bagi idea. Dia bagi idea melalui was-was dia. Kemudian kita nak terima ke tak input tersebut. Sebab apa yang dibisikkan tu bisikan jahat, tapi kita nak mengiyakan ataupun tidak. Jadi apabila kita dalam keadaan bersuci untuk mendapat pembentengan daripada mendapat input-input yang buruk tersebut, lebih terjaga. Ini kelebihan orang yang berada dalam keadaan wuduk. Dan juga seseorang yang hendak tidur, dianjurkan untuk tidur dalam keadaan berwuduk. Wuduknya untuk tidur ni dia special sikit, dia special, sebab kita tak gunakan wuduk itu untuk sembahyang. Wuduk yang kita niatkan untuk tidur ini, wuduk yang kalau terpegang suami isteri tak terbatal. Kalau dah terkeluar angin pun tak ada masalah, teruslah tidur. Tak perlu terkeluar angin, ambil air sembiang lagi, tak tidur nanti. Ambil air sembiang, tersegar semula. Ulama kata ini special lah, ini special, ini wuduk untuk tidur ni lain. Kalau kita wuduk tadi dah memang daripada waktu isyak dah, tak apalah, guna wuduk tadi tu, wuduk tu terus masuk untuk tidur. Dia dah automatik jadi wuduk untuk tidur, dan nanti pun jadi macam tu lah kalau terpegang suami isteri. Kalau tak batal. Kalau tak, nanti nak jaga wuduk, tidur suami isteri, abang, kita buat border, buat border bantal, jangan sentuh saya pula, saya ada air sembahyang ni.
Jadi special lah air sembahyang untuk tidur ni special. Walaupun dia dah tertidur sebenarnya, patutnya tertidur ni kita dah terlantang sana, tergolek sana, termiring sana, tak batal lah air sembahyang. Dia tetap berada dalam keadaan suci dengan wuduk tersebut. Kalau dia meninggal dalam tidur tersebut, insya-Allah dia meninggal dalam keadaan dia berwuduk, dalam keadaan dia bersuci. Dan berkaitan dengan tajdidul wuduk, memperbaharui wuduk, kita nak ambil air sembahyang baru, yang mana air sembahyang yang lepas tadi masih ada lagi. Air sembahyang yang lepas masih ada. Kita hanya nak memperbaharui wuduk. Hukumnya sunnah. Sunnahnya bila? Apabila kita sudah menggunakan air sembahyang yang sebelum itu untuk ibadah yang berat, seperti sembahyang dan seperti tawaf. Kalau kita tak gunakan untuk sembahyang dan tawaf, makruh memperbaharui wuduk. Makruh. Ya. Saja-saja memperbaharui, dia tidak digalakkan dia membazir air. Tapi kalau dah digunakan, ulama meletakkan syarat memperbaharui wuduk itu dianjurkan apabila air sembahyang yang lama tu dah digunakan untuk ibadah yang berat. Ibadah yang berat ni tawaf dan sembahyang. Kalau macam zikrullah, baca Quran, ni tak dikira sebagai ibadah berat. Tak perlu ambil wuduk semula dah. Dalam senario yang berbeza yang lain, seseorang ingin memperbaharui wuduk sebab dia rasa takut-takut yang wuduk lama tu terbatal. Jadi in case was-was, dia tak sure wuduk lama ni masih ada lagi ke tak ada. Tak apalah, in case kata batal, saya backup ni lah. Ini wuduk backup. There is no such thing dalam fiqah. Wuduk backup tidak ada dalam fiqah. Either you make sure you memang ada air sembahyang lagi atau memang tidak ada air sembahyang. Sebab wuduk yang baru yang nak diambil tu dia kena jazam. Dalam niat kena jazam, iaitu kena tetap. Adakah ini niat untuk wuduk yang baru ataupun wuduk yang memperbaharui wuduk lama? Dia kena jazam niat ini wuduk yang separated, yang baru, yang completely baru, ataupun ini kesinambungan daripada wuduk yang lama, yang ini hanya memperbaharui. Ya, lain, niat kena jazam. Dalam mazhab Syafi'i sangat pentingkan niat, sebab amal itu ditentukan dengan niat. Jadi kalau kita in case kita tak tahu batal ke tak, kita kena yakin lah. Kita kena yakin, ni ada sembahyang lagi tadi tak ada terbatal apa-apa. Bina di situ. Jadi kita dapat tentukan air yang baru ni yang kita ambil ni hanyalah memperbaharui wuduk. Ataupun rasanya tadi bukan rasa lagi, tadi dah memang terbatal lah, terpegang suami ke ataupun terkeluar angin dah memang terbatal. Tak ada in case. Jadi kita dapat tetapkan yang wuduk baru ni memang wuduk yang lain, wuduk yang memang official yang lain. Ya. Kalau masih ragu-ragu lagi, batalkanlah wuduk yang lama tu. Sebab tak dapat nak stipulate, tak dapat nak pastikan betul-betul, tak dapat nak make up the mind. Tak dapat make up the mind. Ini ada lagi ke tak ada? Batalkanlah. Pandai-pandailah nak batalkan tu macam mana. Baik. Hadis yang berikutnya, haddatsana Sa'id bin Abdul Rahman Al-Makhzumi, haddatsana Sufyan bin Uyainah daripada Amr bin Dinar, daripada Sa'id bin Al-Huwairis, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata,
Baginda Rasulullah SAW keluar daripada buang air, kemudian didatangkan makanan. Ada yang bertanya kepada Baginda SAW, adakah tuan tidak berwuduk? Baginda SAW bersabda, apabila aku ingin solat, barulah aku akan berwuduk. Ini juga seperti yang lepas. Berikutnya, wabihi qala hadatsana Yahya bin Musa, hadatsana Abdullah bin Numair, hadatsana Qais bin Ar-Rabi'. Ba'alih riwayat lain, hadatsana Qutaibah, hadatsana Abdul Karim Al-Jurjani, daripada Qais bin Rabi', daripada Abi Hisham, daripada Zadzan, daripada Salman radhiyallahu anhu berkata, aku membaca di dalam Taurat, sesungguhnya berkat makanan itu kerana berwuduk selepas makan. Aku sebutkan perkara ini kepada baginda Nabi SAW dan menceritakan kepada baginda SAW apa yang aku baca di dalam Taurat. Baginda SAW bersabda, berkat makanan itu kerana berwuduk sebelum makan dan berwuduk setelah makan. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Salman radhiyallahu anhu. Sayyidina Salman Al-Farisi. Beliau ini ketika memeluk Islam, umur beliau sudah pun lanjut, ya, sudah pun lanjut, dan segenap usia beliau ini mencari kebenaran, daripada muda lagi beliau dah keluar daripada kampungnya kerana tak puas hatilah dengan agama yang keluarga dia menganut, ya. Apakah agama keluarga Sayyidina Salman? Kampung asalnya Majusi, ya, menyembah api. Bahkan ayahnya itu sendiri orang yang bertanggungjawab untuk menjaga api itu. Api itu dia tak boleh padam sebab dia anggap itu sebagai Tuhan, ataupun penjelmaan Tuhan di dunia ini. Jadi dia kena jaga Tuhan dia. Jadi ayah Sayyidina Salman ni antara yang in charge bahagian kayu api untuk menyalakan Tuhan mereka. Jadi Sayyidina Salman kata, ayah aku ni kena jaga Tuhan pula. Macam tak logik lah. Ya, tengok jaga keluarga sendiri pun tak terjaga, kena jaga Tuhan. Kena dia berundur dirilah daripada keluarga dia, daripada kampung dia, berkelana mencari kebenaran, mencari Tuhan. Dalam pencariannya itu berjumpa dengan pelbagai agama, pelbagai pendeta, pelbagai rahib, ahli kitab. Beliau banyak belajar daripada ahli kitab sebenarnya. Keluar daripada kampung Faris. Di mana tu? Paris kan? Persia, ya? Bukan Paris, France. Daripada Parsi, Farisi daripada Parsi. Memang tempat beliau itu, nama kampung beliau itu pun memang Faris. Faris. Walhasil beliau ini mencari kebenaran, berjumpa dengan pendeta Nasrani, pendeta Yahudi. Beliau akan berguru dengan gurunya itu. Gurunya nanti meninggal, guru itu nanti akan tunjuk, lepas ni kamu berguru dengan siapa pula. Jadi beliau di atas tunjuk gurunya lah. Jadi beliau berpeluang untuk mempelajari kitab Injil, kitab Taurat. Sampailah kepada pendeta rahib yang terakhir tu menunjukkan beliau untuk menuju ke Madinah, kerana berdasarkan Taurat, tanda-tanda untuk Nabi akhir zaman nak muncul di sana itu sudah semakin dekat, dan boleh jadi kamu berpeluang untuk berjumpa dengannya. Jadi di atas pedoman gurunya yang terakhir itu, beliau ke Madinah. Dalam perjalanan itu beliau tertangkap dan menjadi hamba dan dibawa ke Madinah. Kemudian Rasulullah lah yang merdekakan beliau, membantu pembebasan beliau daripada tuannya. Walhasil, Sayyidina Salman ini beliau mempunyai pengalaman yang luas lah dalam pembacaan kitab-kitab yang terdahulu. Itu yang beliau katakan, aku membaca di dalam Taurat, ya. Orang yang mencari kebenaran, ya, orang yang mencari kebenaran, kalau dia meninggal sebelum jumpa Islam, dia tetap ahli syurga Allah, kata Imam Ghazali.
Jadi orang kafir ni, Imam Ghazali kata kita jangan terus take for granted, confirm terus dia ahli neraka, sebab bukan semua orang kafir masuk neraka. Ini memang perbincangan terperinci di dalam diskusi para ulama. Cuma jarang dibawa keluar, sebab masyarakat luar sudah cukup untuk faham kafir di neraka, orang mukmin dalam syurga. Dah cukup pengetahuan itu. Tapi nanti perincian siapa jenis kafir yang masuk neraka di sisi para ulama mempunyai diskusi yang panjang, perbincangan yang mendalam. Jadi Imam Ghazali dalam kitabnya Faisal At-Tafriqah menyatakan bahawa ada beberapa jenis orang kafir yang di hari akhirat adalah termasuk sebagai orang yang najin, iaitu orang yang terlepas daripada api neraka. Kalau dia termasuk api neraka pun disebabkan kezaliman dia ataupun penganiayaan dia akan terkeluar daripada api neraka dan masuk ke dalam syurga. Berjaya dalam bahasa agama kita ni maksudnya dapat masuk ke dalam syurga. Itu maksud berjaya. Ya. Jadi Imam Ghazali kata yang pertama sekali, orang kafir yang hidup tempat yang zaman yang tidak dihantar Nabi pada ketika itu dipanggil sebagai ahli fatrah. Seperti orang Arab jahiliyah ini antara dua gap masa yang tidak dihantar Nabi padanya. Lebih-lebih bangsa Arab ni jarang Nabi dihantar untuk bangsa Arab. Kebanyakan Nabi untuk Bani Israel. Dan setiap bangsa pun ada Nabi. Di dunia ini, di mana saja bangsa ada, di situ ada Nabi dihantar. Itu janji Allah dalam Quran. Likulli qaumin had. Untuk setiap kaum kami pasti menghantar penunjuk kepada kami. Jadi kalau ada bangsa Melayu, pasti ada Nabi daripada bangsa Melayu, for sure. Tak syak. Kalau ada bangsa Cina, pasti ada Nabi-Nabi daripada bangsa Cina itu sendiri, yang cakap dengan bahasa mereka, yang mendapat wahyu daripada Allah untuk mengajak bangsanya kepada Allah. Kalau ada daripada bangsa India, sudah tentu ramai Nabi daripada India. Ada bangsa di Afrika, sudah tentu ada Nabi di Afrika. Bangsa Rom, bangsa Turki, bangsa Europe, semua pasti ada Nabi-Nabi di kalangan mereka. Pada zaman Nabi itu sudah ada bangsa Cina, bangsa India, bangsa Yunani, bangsa Rom, bangsa Turki, bangsa Afrika, bangsa Melayu, semua ada. Zaman Nabi itu bangsa-bangsa ini sudah wujud, dan sudah tentu pada zaman sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Isa, bangsa-bangsa ini sudah pun dihantar Nabi-Nabi untuk mengajak kepada Allah. Akan tetapi ada gap 570 tahun antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Nabi di atas muka bumi ini. Ini zaman fatrah. Orang-orang yang hidup pada zaman ini dipanggil ahli fatrah. Mereka akan berada di A'raf di hari akhirat. A'raf adalah suatu tembok yang berada antara syurga dan neraka. Mereka akan menerima ujian, exam di situ. Tetapi majoriti kesemua mereka lulus exam tersebut dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kafir daripada segi ahli fatrah. Yang kedua, orang kafir ataupun non-muslim, non-muslim yang duduk luar jauh daripada maklumat tentang Islam. Imam Ghazali kata orang yang duduk jauh-jauh, pedalaman, Ceruk, ataupun tak semestinya Ceruk, kata ataupun kota sekalipun, kalau kota tu memang pendakwah Islam tak sampai kepadanya, pun termasuk mereka ini, sebab mereka tak ada maklumat tentang Islam. Mereka di hari akhirat juga akhirnya akan masuk ke Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang ketiga, kata Imam Ghazali, adalah non-muslim yang mencari kebenaran, sama ada di luar kota ataupun di dalam kota, yang mencari kebenaran, ingin mencari kebenaran agama, ingin jujur, benar-benar jujur nak cari apakah agama yang sebenar, nak mencari Tuhan yang sebenar. Tapi in between, dalam perjalanan mencari kebenaran tersebut, dia meninggal dunia terlebih dahulu.
Jadi niat dia nak mencari kebenaran itu dipandang oleh Allah di hari akhirat, dia juga akan termasuk daripada kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syarat hatinya benar-benar jujur mencari kebenaran. Ya. Ini bukan saja untuk orang kafir, tapi juga orang Muslim. Kalau hatinya jujur benar-benar mencari Allah, mencari kebenaran, tetapi dia terpergi kepada circle yang sesat, ya, dan dia meninggal dunia sebelum dia jumpa jemaah yang hak, jemaah yang betul, dia juga adalah ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting hatinya jujur. Orang yang hatinya jujur, ulama kata, kalau umurnya panjang, pasti lambat laun Allah akan keluarkan dia daripada jemaah-jemaah yang sesat itu. Allah akan keluarkan dia daripada kelompok yang sesat dan akan menghalakan dia kepada kebenaran yang benar, jemaah yang hak. Kerana orang yang jujur mencari kebenaran, kebenaran itu adalah sesuatu yang jelas, dia bukan sesuatu yang samar. Jadi bila seorang itu benar-benar sentiasa mencari, menuntut kebenaran, pasti dia akan jumpa kebenaran di sisi jemaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jelas. Dan kelompok yang keempat, kata Imam Ghazali, iaitu non-Muslim, yang sudah pun sama ada hidup dalam kota ataupun di luar kota, yang maklumat tentang Islam sampai kepadanya, maklumat tentang Islam. Lebih-lebih lagi katakan di sekarang ni, di hujung jari boleh buka internet nak baca tentang Islam, boleh buka YouTube dan sebagainya. Akan tetapi non-Muslim ini yang mencari kebenaran, ataupun di dalam kota ataupun di luar kota, dia dah tahu tentang Islam, dan image ataupun gambaran Islam yang sampai kepadanya itu adalah gambaran yang buruk tentang Islam, sampai dia tak ingin masuk Islam. Sebab maklumat yang dia dapat tu semua maklumat yang teruk tentang Islam. Islam, peperangan, kezaliman, orang Islam, ekstremisme, pengganas dan sebagainya. Jadi maklumat yang sampai pada dia itu semua yang penuh dengan keburukan tentang Islam. Dia tak dapat maklumat yang betul dan tepat mengenai Islam. Lepas tu dia tengok pula orang-orang Islam, ataupun dia tengok orang sekeliling dia, orang yang dia kenal orang Islam sekeliling dia ni, semua jenis penipu, pembohong, semua jenis pengkhianat, pembelut, semua jenis kalau meniaga, menipu, berdusta dan sebagainya. Jadi dia dapat gambaran yang salah. Daripada segenap arah dia dapat gambaran yang salah tentang Islam. Maka Imam Ghazali kata, kalau hatinya benar-benar jujur mencari kebenaran, tapi maklumat yang sampai dia adalah salah, ataupun gambaran yang dia dapat tentang Islam adalah silap, maka dia juga termasuk daripada kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walhasil, jangan terperanjat nanti di hari akhirat kita punya jiran yang namanya Ahsannya masuk syurga, kita punya jiran belakang Ramasan tiba-tiba ada dalam syurga. Kita jangan pelik. Kalau kita tanya dia pun, macam mana awak boleh masuk syurga? Awak masuk Islam ke? Oh, awak tak tahu Imam Ghazali kata apa ke? Itu. Baik. Sayyidina Salman berkata, aku membaca dalam Taurat, sesungguhnya berkat makanan itu berwuduk selepas makan. Zaman dahulu pun ada wuduk. Zaman dahulu ada wuduk. Maksudnya umat terdahulu ada wuduk. Sebenarnya umat terdahulu juga ada sembahyang yang tersendiri. Ada sembahyang mereka tersendiri, yang mana sebelum sembahyang tu ada bersuci diri. Jadi konsep wuduk ni bukan hanya ada dalam Islam. Konsep wuduk dan sembahyang dah ada sebelum Islam. Cuma yang 5 waktu solat wajib itu dalam Islam. Dengan kaifiatnya yang lengkap ada dalam Islam sahaja. Tapi konsep sembahyang, konsep wuduk dah ada pada umat yang terdahulu. Sungguh pun begitu, wuduk yang ada pada umat terdahulu, mereka tak mendapat keistimewaan seperti umat ini. Kerana wuduk umat ini akan memberi cahaya pada anggota wuduknya, dipanggil sebagai ghurran muhajjalin.
Yang mana kesan wuduk di tempat anggota itu akan bercahaya dan bersinar di hari akhirat kelak, sehingga ia menjadi identiti untuk setiap umat Rasulullah, sehingga Rasulullah akan lebih mudah kenal yang mana satu umatnya di sebalik jutaan manusia di pada mahsyar kelak. Sebab umat yang lain mereka tidak bercahaya dengan anggota wuduk mereka. Jadi Rasulullah akan mudah untuk identify, ini umat aku, ni umat aku. Sebab yang berada dalam kelompok panji kepujian Rasulullah ni semua Rasulullah akan tarik yang mana ada cahaya tadi. Jadi Rasulullah kata, semakin bersinar cahaya itu, semakin kamu memudahkan aku untuk identify kamu. Maka bantu aku untuk mudah jumpa kamu di akhirat dengan melebihkan sedikit bahagian wuduk kamu. Apa maksud lebihkan sikit, kata Rasulullah? Maksudnya kalau anggaran kadar wajib basuh tangan daripada hujung jari sampai siku, lebihkan sikit sampai sini. Kalau kaki itu kadar wajibnya adalah sampai ke buku lali, lebihkan sampai ke betis. Sayyidina Abu Hurairah sampai ke lutut, supaya Rasulullah lebih kenal aku nanti di hari akhirat. Walaupun kita tak dapat nak buat setiap kali wuduk, tapi ada kesempatan yang mudah, kita lebihkanlah. Lebihkan. Ya. Mungkin kalau ambil wuduk kat tempat masjid mungkin susah. Kalau ambil wuduk kat tempat sendiri dalam rumah, boleh lebihkan sampai sini pun boleh. Sekali-sekala buatlah, agar dengan harapan kita nak dekat, nak mudah di-identify oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah yang suruh, sebab Rasulullah nak kenal kita mudah. Itu kelebihan wuduk untuk umat ini. Jadi dalam Taurat ni, wuduk selepas makan boleh jadi wuduk yang dimasukkan adalah wuduk yang seperti air sembahyang, angkat air sembahyang, ya. Wuduk. Sebab kan syariat umat terdahulu kan memang lebih susah daripada kita, ya, lebih susah. Pakaian mereka kalau terkena najis, mereka tak ada konsep samak. Mereka kena potong bahagian itu, buang, tampal yang lain. Macam kita kan boleh bersihkan samak saja, sertu. Memang syariat yang terdahulu memang tidak ada kelonggaran. Yang ada hanyalah azaim. Azaim ni maksudnya kalau solat tu 4 rakaat, 4 rakaat lah. Dia tak ada longgar jadi 2 rakaat. Dia macam tu, dia tak ada kelonggaran. Ini syariat yang terdahulu. Tapi syariat Nabi SAW Allah lengkapkan dengan adanya azaim dan rukhsah. Ada kelonggaran, ada flexibility dalam syariat Nabi SAW. Dia stable dan dynamic. Hanifiyah as-samhah, tegas tetapi ada toleransi di dalamnya. Maka Sayyidina Salman kata, aku sebutkan perkara itu kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menambah, berkat makanan itu, maksudnya dalam Islam pula, berkat makanan itu kerana berwuduk sebelum makan dan berwuduk setelah makan, ya. Berwuduk sebelum makan dan berwuduk setelah makan. Jadi dalam hadis Nabi SAW ini, maksud berwuduk ini boleh menjadi 2 maksud. Satu, memang wuduk yang diambil untuk wuduk untuk solat itu, ya, maksudnya seperti mana wuduk orang nak angkat sembahyang, begitulah wuduknya. Yang kedua, ulama kata, dan ini yang lebih terang dan jelas, wuduk di sini adalah daripada sudut istilah bahasa Arab. Wuduk adalah bermaksud membasuh tangan dan membasuh mulut. Asalnya perkataan wuduk, istilah bahasa Arab adalah digunakan untuk perbuatan membasuh anggota-anggota badan yang penting. Memang orang Arab guna. Maksud sebelum Islam datang pun orang Arab dah guna perkataan wuduk ni untuk perbuatan membasuh anggota-anggota badan yang penting, macam muka, macam tangan, macam mulut, macam kaki. Jadi ulama kata maksud wuduk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini adalah wuduk
lugawi, dia panggil wuduk lugawi, iaitu secara lugahnya, secara bahasa Arabnya, wuduk maksud asalnya adalah membasuh anggota badan. Dalam konteks ini, sebelum makan basuh tangan, basuh mulut, lepas makan basuh tangan, basuh mulut. Jadi keberkatan ada di situ. Sebab itu ulama kata, kalau kita dah rasa kita punya tangan dah bersih pun, tetap kita basuh tangan juga sebelum makan. Kita rasa macam kita tak ada sentuh apa-apa lagi, tapi kita dah nak start makan. Yang last dari basuh 10 minit, tapi kita rasa macam bersih lagi, kita tak ada sentuh sampah ke, tak ada sentuh penyapu ke. Tapi bila nak makan, tetap keberkatannya basuh juga. Tangan kita ni sebenarnya, biarkan seminit saja dah banyak kuman-kuman melekat sebenarnya. Dah banyak kuman-kuman melekat. Jadi Rasulullah sangat anjurkan, basuhlah tangan, ada berkat di situ. Jadi ulama menekankan, basuhlah tangan walaupun kamu dah rasa tangan kamu itu bersih. Lepas tu memang sebab orang ni term bersih tu lain-lain orang. Saya kata saya dah basuh semalam tangan saya. Dia lain-lain. Kita boleh jumpa beragam orang nanti. Saya dah bersih tadi, saya bawa ambil wuduk tadi. Bila? Waktu zuhur tadi, masuk waktu zuhur. Sekarang nak makan tengah hari pukul 3. Tadi dah basuh, baru basuh tadi. Berapa banyak ini bazir air lah. Term bersih tu pun lain-lain. Jadi ulama kata, bila nak makan, basuhlah tangan. Di situ ada keberkatan. Basuh tangan, basuh mulut. Mulut kita ni pun banyak kuman. Pun basuh sebelum makan, basuh mulut, basuh tangan. Lepas makan, lebih-lebih lagi lah, basuh mulut, basuh tangan. Itu maksud wuduk di situ. Tapi adakah boleh bermaksud wuduk yang seperti kita angkat sembahyang seperti biasa? Ya, boleh. Maksudnya sebelum makan kita bersuci. Jadi kita makan dalam keadaan kita bersuci daripada hadas. Kemudian lepas daripada makan, kita memperbaharui wuduk. Kita memperbaharui wuduk setelah makan. Tapi daripada perbahasan ulama, wuduk lepas makan ni, memperbaharui itu dianjurkan jika ada dilakukan ibadah yang berat dengan wuduk yang lama. Jika tidak ada ibadah yang berat, maka wuduk yang setelah makan itu wuduk lughawi lah. Wuduk lughawi. Wuduk lughawi, wuduk secara bahasa, iaitu membasuh tangan dan mulut. Baik, selesai bab itu, masuk bab yang ke-28. Bab yang baru, bab ma ja'a fi qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla at-ta'am wa ba'da ma yafraghu minhu. Bab yang menceritakan tentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dan setelah makan. Perkataan di sini maksudnya apakah zikir ataupun doa yang dibaca baginda. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah haddatsana Ibnu Lahi'ah daripada Yazid ibni Abi Habib, daripada Rashid Al-Yafi'i, daripada Habib bin Aus, daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, kemudian dihulurkan makanan. Aku tidak pernah melihat sesuatu makanan yang paling besar berkatnya ketika kami mula makan dan tidak paling sedikit berkatnya pada akhir makan. Kami berkata, ya Rasulullah, bagaimana boleh begini? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami menyebut nama Allah ketika hendak makan, kemudian duduk seseorang yang makan tanpa menyebut nama Allah, maka dia makan bersamanya adalah syaitan. Jadi Rasulullah ini sentiasa makan berjemaah. Makanan dia macam kita makan bertalam begitu. Rasulullah selalu makan beramai-ramai. Jadi ada sahabat Nabi ni bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau kata, ada sekali aku makan dengan Rasulullah. Pada awal makanan, ketika awal makanan, 1 suap, 2 suap, 3 suap, sudah terasa cepat kenyang. Itu maksudnya aku merasa berkat pada awal makanan. Tapi bila dah teruskan suap demi suap, tiba-tiba dia jadi lapar balik. Jadi ketika
habis makanan tu terasa masih tak cukup lagi. Masih tak kenyang. Pada awal tadi nampak macam 2-3 ni dah cepat kenyang. Tapi towards the end tu lapar balik. Beliau bertanya, ya Rasulullah, kenapa boleh jadi macam tu? Rasulullah kata, sebab waktu kita mula-mula makan tadi, kita semua sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ada orang baru join, dia tak sebut nama Allah. Jadi syaitan dah tumpang makanan dia ambil keberkatan kita semua. Hadis yang berikutnya, bihi qala hadatsana Yahya bin Musa hadatsana Abu Dawud hadatsana Hisham bin Dastawai daripada Budail Al-Uqaili daripada Abdullah bin Ubaid bin Umair daripada Ummi Kulsum daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu makan kemudian terlupa menyebut nama Allah Ta'ala ke atas makanan itu, maka hendaklah dia membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Ini kalau cara baca Bismillah kalau kita terlupa baca doa makan, baca Bismillah sebelum makan. Dah 10 suap baru teringat, lupalah sebut baca Bismillah tadi. Jadi macam mana versi baca Bismillah kalau terlupa ni di tengah-tengah. Kita ikut ramai-ramai. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Baik, cara baca Bismillahi awwalahu wa akhirahu ni ada 3 cara. Satu yang saya sebutkan tadi dengan baris atas pada huruf lam dan ra, lahu dan akhirahu. Yang kedua dengan baris depan, Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu pun betul. Dan juga boleh dibaca baris bawah, Bismillahi awwalihi wa akhirihi pun boleh. Tapi mana yang paling tepat? Yang paling tepat dengan baris atas, Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi ulama' kata bacaan Bismillah seperti ini bukan sahaja untuk terlupa Bismillah ketika makan, tetapi ketika waktu yang lain juga. Apabila kita melakukan suatu pekerjaan, pakai pakaian, masuk kenderaan dan sebagainya, kita terlupa nak baca Bismillah sebelumnya, di tengah-tengah tu kita baca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Adakah wajib sebut awwalahu wa akhirahu? Tak disunatkan. Jika seorang nak baca Bismillah saja sudah mencukupi. Di tengah-tengah makan terlupa baca Bismillah tadi awal, maka kita nak baca Bismillah sahaja, cukup Bismillah. Sebab mungkin ambil masa panjang pula awal wa akhirah, sebab dia tengah lapar nak makan. Ada orang yang tak sabar nak makan, panjangnya awalahu, takut terbelit-belit lagi lidah ni. Lepas tu yang dah masuk kelas kan terfikir pula, mana yang baik, baris depan ke baris bawah ke, mana yang betul, terlupa pula mana yang afdal, baris atas ke baris depan. Jadi di talam tu dia jadi ulang kaji pelajaran pula. Cukup dia baca Bismillah. Sebelum makan pun cukup baca Bismillah. Tapi kalau nak panjang lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun juga boleh ketika tengah makan dia nak baca Bismillahirrahmanirrahim, boleh, tak ada masalah. Baca Bismillah saja ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang paling baik jika terlupa baca, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Baik, hadis yang berikutnya, bihi qala hadatsana Abdullah bin Sabbah Al-Hashimi Al-Basri hadatsana Abdul Ala daripada Ma'mar daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya daripada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, beliau mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersamanya makanan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendekatlah wahai anakku, sebutlah nama Allah Ta'ala, yakni bacalah Bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang berdekatan denganmu. Sebab zaman dahulu ni makanan semua kan makan talam, jadi semua
lauk biasanya letak tengah. Jadi masing-masing makanan makan yang paling dekat dengan dia, sebab apa yang ada pada dia sama saja yang ada di jauh. Jadi dia tak perlu nak langkah tangan dia. Jadi kurang adab, kurang adab. Makan ada di sini jadi nampak macam gelojoh, nampak macam tamak. Ada tempat dia ambil tempat orang lain, maka ambil makan tempat lain. Jadi makan yang dekat dengan kamu. Berbeza jika keadaan sekarang ni yang dekat dengan kita ni sayur-sayur je. Sayur tauge pula mungkin kita tak suka. Lauk-lauk jauh. Alamak, hadis kata makan yang dekat-dekat. Lauk sini ayam, sana siakap 3 rasa. Saya suka siakap tu, tapi jauh pula. Tak ada masalah. Dalam hal seperti itu tak ada masalah kalau dia nak fly over tangan dia. Minta izin ambil. Sebab sekarang kan ikan masin lain, nanti sambal lain, nanti jadi kena perlu buat banyak flyover tadi tu. Dalam kes yang seperti itu tidak mengapa. Hadis yang berikutnya, dalam sebuah riwayat hadis, dalam riwayat hadis disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah suatu peristiwa syaitan bertemu dengan syaitan yang lain. Dia berkawan daripada kecil. Suatu hari mereka berjumpa dalam alumni punya reunion ya. Jadi seorang syaitan ni gemuk, lagi seorang kurus kan. Ni memang bukan made up story ni. Ini memang hadis riwayat ya. Jadi syaitan kurus kata, wah, makin sihat kau gemuknya kau ni, badan kau ni, yang kau ni slim sangat besar. Kenapa kau kurus sangat ni? Jadi beginilah aku ni di-assignkan, dipilih aku untuk berdamping dengan orang yang bila nak makan baca bismillah, nak minum baca bismillah, nak masuk rumah baca bismillah, nak bergaul dengan isteri dia baca bismillah. Aku tak dapat nak tumpang sekaki apa pun. Kuruh kering aku ni, tak dapat nak join sekaki. Semua baca bismillah, semua jadi terhijab aku, terdinding aku nak bersama dengan dia. Dan kau pula kenapa gemuk sangat, gedempeng macam ni? Dia kata, aku nasib aku baik sikit. Orang yang aku di-assignkan untuk berdamping dengan dia ni, nak masuk rumah tak baca bismillah, nak makan tak baca bismillah, nak minum tak baca bismillah, nak bersama isteri tak baca bismillah. Aku tumpang kaki semua sekali. Puas nafsu aku, terlempias syahwat aku. Itu yang nampak aku sihat walafiat macam ni. Macam mana cara dia tumpang kita tak tahulah, sebab dia makan cara dia ya. Makan minum cara dia, kita tak tahu macam mana dia. Kita jangan ingat kita tengah-tengah makan tiba-tiba, mana pula telur aku. Aku lupa baca bismillah, berapa syaitan tembang sekaki. Dia takkan ambil yang secara fizikal tu, dia takkan ambil. Kalau hilang tu maksudnya kita dah termakan, kita lupa kita dah makan telur tu. Tak perlu nak syakwa sangka ni syaitan dah curi. Tak, ada dalam. Kadang ada orang makan tengah dalam keadaan sedih, mengenang nasibnya. Dia tak sedar dia dah makan banyak. Mana ikan? Dah makan dah. Dia tak sedar dia tengah makan. Baik. Ya, tak baca bismillah memang syaitan, seperti hadis yang sebelum ni, syaitan akan tumpang sekaki. Dengan cara dia lah, makan cara dia macam mana. Dan ya, pergaulan suami isteri tak baca bismillah juga akan tumpang sekaki.
Maksudnya benih, dia pun maksudnya benih. Maka ulama kata kalau tumbuh anak yang jahat daripada benih tersebut, itu ada kesan pengaruh syaitan tu. Pengaruh syaitan. Kemungkinan ada pengaruh syaitan, kemungkinan besar. Benih itu dah bercampur dengan benih syaitan. Macam mana bercampur? Cara dia kita tak tahu macam mana. Macam mana syaitan makan, kita tak tahu. Macam mana syaitan makan tulang, kita tak faham macam mana dia makan tulang. Dia buat macam lollipop ke macam mana makanan dia. Jadi kita tak perlu nak risaulah kat situ. Cara dia lah makan tulang tu macam mana. Dia makan asap. Macam mana dia makan asap? Asap. Kita orang kat dunia ni dihisap je kan, asap. Dia jadikan makanan asap tu. Asap tu mungkin McD dia lah mungkin. McD dia. Tulang tu pizza dia. Wallahu a'lam. Nanti kalau kita terserempak dengan jin pendamping kita, tanyalah asap tu macam mana awak makan. Kita pening kan. Sebab setiap kita ada jin pendamping. Macam tadi tu syaitan kurus, syaitan gemuk tadi, itu pendamping tu, jin pendamping. Syaitan-syaitan ni daripada kalangan jin ya. Setiap daripada kita semua ada pendamping. Tak baca bismillah je dia tumpang sekaki. Dan dia yang tadi yang saya kata yang bagi input was-was, sebab dia ni di-assign oleh iblis. Iblis bos dia. Bos dia yang bagi task, yang bagi job pada setiap jin ni. Dia ada job. Macam kat dunia kan, manusia kan perlukan job kan. Tak ada job kan, risau kan. Jadi setiap daripada jin ni dia perlukan job kan? Dia perlukan job. Job ni untuk jadi pendamping. Jadi advantage jadi pendamping ni, kalau dia tak baca bismillah je, dia dapat tumpang sekaki. Jadi ada kelebihan lah. Dan masa yang sama dia kena tunaikan dia punya kerja dia lah, yang iblis bagi, iaitu kamu bisikkan pada dia, bisik buat jahat, bisikkan keburukan orang lain supaya dia bersangka buruk, supaya dia mengumpat kat dalam jiwa dia tentang orang lain. Kata jahat orang tu, jahanam orang tu, berdebah orang tu. Dia mengumpat dalam, tak keluar dalam pun, biar rosakkan jiwa dia, rosakkan ikhlas dia. Hebat kau ni, selalu sembahyang tahajud, kau ni dah wali Allah, kau tahu tak sebenarnya. Jadi dia bisik-bisikkan, kau ni dah makam tinggi ni, hari ni kalau mati masuk syurga terus kau. Jadi dia bisik-bisikkan yang seolah kita ni dah manusia sempurna ya. Dan iblis paling suka sekali report yang dibawa kepada dia kalau dapat hancurkan rumah tangga seseorang. Jadi syaitan ni paling suka bisik, hancurkan. Kau tengok kau punya couple pasangan tu, teruk lah dia. Kau nak bersama dengan dia lagi, dia banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kau tengok baju dia tu, tak angkat masuk bakul. Ini ke lelaki yang kau nak jadikan suami? Kau tengok pinggan dia pun tak basuh. Kau jangan lepaskan dia. Kau gaduh habis-habis dengan dia. Jadi manusia jangan heran, kerana perkara yang remeh dia akan bergaduh sampai nak berantakan, macam nak roboh rumah dia, macam nak terbakar rumah tangga dia. Kes apa? Kes tak letak pinggan dekat sinki. Syaitan akan jadikan jadi akan jadi kemarahan ni membara. Kalau ada pergaduhan, memutus silaturahim, kau jangan maafkan dia biar dia berlutut dengan kau. Kau jangan tegur sapa dengan dia. Kau jangan mengalah, kau jangan mengalah. Biar dia datang berlutut. Kau alung, dia acik, biar dia datang pada alung. Kau kakak, kau abang. Kau jangan sekali-kali mengalah. Kau mengalah, kau kalah. Kau kalah, kau tewas. Bermakna kau berada di pihak yang salah kalau kau mengalah. Kau nak bertegur sapa. Jangan kau hubung silaturahim ni, biar dia yang salah. Memang tepuk tangan bersorak syaitan. Harta pusaka lagi syaitan paling suka. Harta pusaka, kasih rebut itu harta. Itu harta penuh sentimen. Itu harta mak bapak kau. Kau kena rebut. Kau jangan lepaskan begitu saja. Apapun yang terjadi, itu hak kau. Ya, syaitan akan sentiasa mengingatkan hak.
Sedangkan Rasulullah ini akan sentiasa suruh kita let go kita punya right, dan supaya kita dapat mudah mengalah, dapat jaga kedamaian, kerukunan. Dan kalau tak dapat nak forgo our right pun, maksudnya kita berhadapan, kita mengatasi dengan cara yang terbaik, bukan dengan pergaduhan, pertelingkahan, berbalah, adik-beradik berantakan, saudara mara berantakan. Tapi bab harta pusaka, syaitan akan usik. Ya. Itu harta warisan, dia kata, harta warisan, kau jangan lepaskan. Ya. Walaupun orang tu dah banyak harta dah, orang tu dah cukup, kalau tak ada harta pusaka tu pun dia tak ada apa-apa dah cukup dah, anak-anak dia pun dah cukup bagi dia dah. Tapi syaitan akan hasut supaya ini jadi alasan untuk bergaduh adik-beradik. Sebab memutuskan silaturahim ni, dia menyebabkan laknat Allah ke atas orang tu. Dua tempat dalam Quran Allah melaknat orang yang memutuskan silaturahim. Jadi sebab syaitan ni dia dah terlaknat, jadi dia nak kasih usik orang lain semua jadi terlaknat seperti dia. Dia nak ramaikan ahli dia lah, keahlian dia tu. Baik. Hadis yang berikutnya, Abu Qala hadatsana Mahmud bin Ghailan, hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, hadatsana Sufyan As-Sauri daripada Abi Hashim, daripada Ibnu Ismail bin Riyah, daripada ayahnya Riyah bin Abi Abidah daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai makanan, baginda membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ya. Kalau nak tambah minal pun tak ada masalah. Wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberi makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami orang-orang Islam. Jadi doa lepas makan ni kita memang kena hafal lah ya. Memang kena hafal lah. Ini doa yang diajar Nabi. Lepas ni kalau kita makan tak teringat doa lepas makan, jangan berhenti makan dulu. Terus makan sampai kita betul-betul hafal doa lepas makan. Tak adalah maksudnya. InsyaAllah lah doa lepas makan ni semua dah, kebanyakan dah menghafalnya ya. Saya baca, kita ikut ramai-ramai ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Cara menghafal, kita baca tengok 10 kali. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Baca 10 kali, tengok satu persatu. Lepas 10 kali kita angkat kepala kita, tengok kita dah terhafal tak, dia melekat tak, terukir, terpahat di dalam fikiran kita, dalam hafalan memori kita. Ya? 10 kali baca, tengok satu persatu hurufnya, barisnya, satu persatu daripada setiap kalimah dan perkataannya. Sebab tengok ni dia tengah rekod, fotografi. Wabihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Yahya bin Sa'id haddatsana Thawr bin Yazid daripada Khalid bin Ma'dan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hamparan diangkat daripada hadapannya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan membaca. Hamparan maksudnya cloth table cloth ataupun table spread ataupun safrah. Pada safrah diangkat, membaca Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak tidak terhingga, pujian yang baik lagi berkat padanya, pujian yang tiada penghujung, pujian yang sangat kami perlukan dari Tuhan kami. Dengan arti kata yang lain, ini juga salah satu versi doa lepas makan ya, tapi agak lebih panjang sedikit daripada yang sebelumnya. Wabihi qala haddatsana Abu Bakar Muhammad bin Aban haddatsana Waqi' daripada Hisham Ad-Dastawai daripada Budail bin Maisarah Al-Uqaili daripada Abdullah ibn Ubaid bin Umair daripada Ummu Kulsum daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sesuatu makanan bersama 6 orang sahabatnya. Datang seorang Arabi, yakni Arab pedalaman, Arab Badui, makan 2 suap. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah kamu menyebut nama Allah, kalaulah dia menyebut nama Allah, yakni membaca bismillah, tentu cukup untuk kamu semua.
Ya. Arab Badui ni kadang masuk-masuk terus join, tak baca bismillah. Sebab orang Arab macam orang asli, begitu. Mereka ni kurang sikit lah, dia kasar sikit perwatakannya. Tapi Rasulullah tetap mengajarkan alangkah baiknya kalau baca bismillah. Makanan yang sedikit insya-Allah dah mencukupi. Hadis yang berikutnya, bihi qala haddatsana Hammad bin Mahmud bin Ghailan, kedua-duanya berkata haddatsana Abu Usamah daripada Zakaria bin Abi Zaidah, daripada Sa'id bin Abi Burdah, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala akan meredai hamba-Nya yang makan sesuatu makanan atau minum sesuatu minuman kemudian memujinya ke atas minuman dan makanan itu. Jadi lepas kita makan ataupun minum, kita sebut alhamdulillah. Nak sempurna lagi, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Tapi ada ulama yang mengamalkan hadis ini dengan lebih hebat lagi. Setiap suapan alhamdulillah, setiap tegukan air alhamdulillah, setiap suapan makanan nasi alhamdulillah. Makan alhamdulillah, syukur Allah bagi rezeki. Allah, rezeki. Ramai lagi orang tak dapat rezeki, ramai lagi orang sedang kebulu, ramai orang sedang berlapar. Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Alhamdulillah, syukur. Ya. Bila kita minum, setiap teguk alhamdulillah, minum lagi alhamdulillah. Ya. Setiap kali kita minum ni, kita boleh hubungkan dengan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila kita setiap kali kita minum, kita sangat berharap agar suatu hari nanti minuman ini diberikan daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kolam Al-Kautsarnya. Jadi setiap makan minum ni kita hubungkan diri kita dengan Rasulullah. Kan sebelum ni kita dah jumpa hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, apabila makanan lazat dihidangkan, mereka buat apa dahulu? Apa yang terjadi pada mereka? Cuba kita lihat. Tak. Mereka menangis. Ya. Para sahabat menangis kalau ada makanan lazat di hadapan mereka. Sebab apa menangis? Mereka terkenang zaman Rasulullah SAW tidak ada makanan yang seperti ini. Mereka terkenang Rasulullah hidup banyak berlapar, kadang beberapa bulan rumahnya tidak berasap. Jadi nak makan tu hubung jiwa dulu dengan Rasulullah. Ya. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, sahabat yang kaya, menangis kalau hidangan lazat dihidangkan. Rasulullah tak pernah makan jenis roti macam ni, Rasulullah tak pernah makan. Ya. Rasulullah makan roti yang jenis gerik, bawah keras. Nangis dulu. Sebab para sahabat ni seluruh hidup mereka, baki umur mereka setelah kewafatan Rasulullah, they cannot get rid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from their mind, from their heart. Mereka sentiasa terpaut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap gerak-geri hidup kita ni, kita boleh hubungkan jiwa kita dengan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita setiap kali kita minum, kita harap suatu minuman yang akhir, yang suatu hari datang daripada Rasulullah, yang dengan sekali tegukan tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Rasakan kelazatan yang sangat sedap daripada kolam Al-Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada doa makan yang tidak disebutkan dalam syama'il ini, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkar, dan beliau mengatakan semua hadis yang aku riwayatkan dalam Al-Azkar ini, walaupun ada riwayatnya yang daif, tetapi ini dianjurkan untuk diamalkan. Apakah doa makan yang berada dalam kitab Al-Azkar? Dan sebuah hadis disebutkan sebelum makan hendaklah dibaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Saya terlihat ada sebuah video daripada seorang tokoh ilmu lah, tapi bukan daripada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah kita yang majoriti. Sekarang beliau berada di Perlis. Pada ketika ini beliau mengatakan tak perlulah, bagaimana tak perlulah baca doa makan yang itu sebab riwayatnya daif. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar, dia tak boleh baca. Saya kata innalillah, orang ini orang yang disebut sebagai orang yang pakar hadis,
Adakah beliau tidak mengetahui bahawa hadis yang bersifat fadilat seperti ini, yang bersifat adab, dalam ilmu hadis, walaupun ianya riwayat yang taif, ianya dianjurkan untuk diamalkan. It's meant to be practiced, not to be abandoned. Ini adalah usul kaedah dalam ilmu hadis. Bagaimana beliau ini menghukum sebuah hadis untuk tak perlu diamalkan hanya bergantung kepada status hadis. Kerana status hadis bukan produk yang terakhir untuk diberi kepada masyarakat. Produk terakhir yang diberi pada masyarakat bukan status hadis, tapi adakah ia boleh diamalkan ataupun tidak. Imam Nawawi sendiri yang sudah pun keluarkan produk terakhir, beliau mengatakan semua yang ada dalam azkar boleh diamalkan, bahkan disunatkan, dianjurkan, ditekankan untuk diamalkan. Kerana riwayat taif yang berkaitan dengan fadilat amal bukan untuk ditinggalkan, sebaliknya untuk diamalkan. Imam Nawawi adalah seorang ulama hadis yang hebat dan ulama fiqh yang hebat. Tak ada siapa yang mempertikaikan kehebatan kefahaman ilmu hadis yang dimiliki oleh Imam Nawawi. Maka kalau kita belajar kitab Al-Azkar, pernah tak belajar Azkar? Salah satu hadis dalam Al-Azkar, doa makan yang diajarkan adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lepas ni kalau kita terjumpa lagi video seperti itu, kita abaikan, jangan terpedaya. Oh, itu hadis, ya Allah, saya diberi kecil amalkan Allahumma barik lana. Oh, daif rupanya. Ini mengelirukan masyarakat. Cara penyampaian ilmu yang seperti ini mengelirukan masyarakat. Bab mana yang mengelirukan? Status ini daif, therefore tak payah amalkan. Itu keliru. Memberi status kepada status hadis untuk para ulama bincang, bukan untuk masyarakat awam. Sebab tu Imam Nawawi dah ada neracanya. Beliau yang tapis, beliau yang saring apa yang boleh diamalkan dalam Al-Azkar. Maka kita amalkan tanpa was-was, ya. Dan ini tetap dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Wallahu a'lam. Sampai di situ, mudah-mudahan Allah kurniakan kita taufik dan hidayah untuk amalkan sesuatu yang menambahkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendekatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.